supaya kalau boleh, kalau ada daun yang jatuh daripada masjid bangsa ni takkan cecah pada lantai Dewan Solat. Itu boleh berterapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, Datuk Ibrahim Tambicik. Yang dihormati Presiden Persatuan Anak Melayu Johor PAMJ, Datuk Seri Syahid Hussein Abdul Qadir Al-Habsyi. Yang dihormati pengurusi Biro Kerohanian Persatuan Anak Melayu Johor PAMJ, Datuk Engineer Ibrahim Abu Bakar. Pengurusi Perwiba Datin Hajah Habibah, ahli-ahli jawatan kuasa Perwiba, Ketua Pentadbir Merakab Ketua Imam Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, Ustaz Muhammad Bukhari bin Haliyah, imam-imam dan juga bilal-bilal Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kita raikan semestinya yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Seterusnya yang dihormati para jemaah yang hadir pada malam ini. Fatah Amin buka kedai makan, ramainya gadis nuru kedainya. Selamat datang kami ucapkan, moga-moga hadirin sekalian selesa hendaknya. Tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, Datuk Ibrahim Tambicik, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Emas tempawan buat putrinya pula Iras Nelofa. Sudilah Tuan tampilkan diri ucapan aluan pembuka bicara. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara penceramah Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, yang berbahagia Datuk Seri Presiden Persatuan Anak Melayu Johor, yang saya muliakan sahabat saya Datuk Ibrahim Abu Bakar, yang juga sebahagiannya berada dalam jawatan kuasa, sebahagian dirinya berada dalam Persatuan Anak-Anak Melayu Johor, sahabat-sahabat saya, ahli-ahli jawatan kuasa, demikian juga ahli-ahli jawatan kuasa Perwiba, siapa lagi, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berasa teruja pada malam ini untuk bersama sekalian yang hadir, untuk sama-sama kita mengikuti sedikit pengajian ilmu berkenaan dengan keluarga bahagia oleh Ustaz Kazim. Jadi dalam keterujaan itu kita patutnya lebih ramai, tapi petang tadi hujan sangat lebat. Apapun kita bersyukur, demikian peraturan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketentuannya. Jadi kepada semua yang hadir, semua yang menetapkan hatinya untuk bersama kita malam ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang ke Masjid Saidina Abu Bakar. Sambil saya mengucapkan berbanyak terima kasih jua kepada sahabat saya Datuk Seri Syahid Hussein Al-Habsyi dan teman-teman beliau dalam Persatuan Anak Melayu Johor yang memilih
Masjid Saidina Abu Bakar, sahabat kolaborasinya untuk mengadakan ceramah seperti ini. Jadi atas semua itu, saya bagi pihak masjid, bagi pihak anak karya masjid, bagi pihak teman-teman yang bekerja di masjid mengucapkan terima kasih. Pertamanya kepada Ustaz Kazim, keduanya kepada Datuk Seri Said Hussein, ketiganya kepada teman-teman sekalian yang dapat hadir. Untuk menjimatkan masa, saya kira cukup setakat itu, kerana majlis kita malam ini harus diisi sesantak-santaknya, sepenuh-penuhnya dengan pendidikan, dengan ilmu yang boleh kiranya dapat saudara Ustaz Kazim. Kenapa pula mikrofon ini tiba-tiba menjerit ini? Ustaz Kazim sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan ada baiknya. Selamat datang, terima kasih, maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Masjid Saidina Abu Bakar Bangsa, Datuk Ibrahim Tambiji. Seterusnya majlis menjemput Pengerusi Biro Kerohanian Persatuan Anak Melayu Johor PAMJ yang juga merangkap Timbalan Pengerusi Masjid Saidina Abu Bakar Bangsa, Datuk Engineer Ibrahim Abu Bakar, bagi menyampaikan ucapan kata dua dengan segala hormatnya dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis yang sangat saya hormati, yang berbahagia Al-Fadil Datuk Ustaz Muhammad Kazim bin Alias, Datuk Ibrahim, Pengerusi saya, Datuk Seri Said Hussein, Presiden Persatuan Anak Melayu Johor yang telah menggunakan kuasa delegasinya sepenuhnya mengarah saya menyampaikan sepatah dua kata bagi pihak persatuan. Jadi ahli-ahli AJK semua, bagi pihak anak-anak Persatuan Anak Melayu Johor, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang telah bersetuju memberi keizinan kepada kami menjadi tuan rumah bersama dengan masjid untuk menjemput yang berbahagia Datuk. Setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bersama pada malam yang indah ini. Untuk menjimatkan masa, saya tidak lagi akan mengambil masa yang lebih dari ini, hanya menyampaikan terima kasih juga kepada pihak penganjur seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga kepada semua yang telah bekerja keras di dua belah pihak masjid dan juga persatuan. Saya terlebih dahulu memohon maaf, ampun maaf jika terdapat apa-apa kelemahan dalam atau kecacatan dalam perjalanan majlis kita malam ini. Dari apa segi sekalipun, saya menerima tanggungjawab di atas semua itu sepenuhnya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza. Terima kasih diucapkan kepada Pengerusi Biro Kerohanian Persatuan Anak Melayu Johor PAMJ. Seterusnya, kini tibalah acara kemuncak yang kita nanti-nantikan. Perut lapar sudah kekenyangan. Dari mula majlis asyik sendawa, tibalah acara yang dinanti-nantikan, Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan ceramahnya ke arah keluarga bahagia. Majlis mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, Datuk Ibrahim dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid
yang saya muliakan, yang berbahagia Datuk Seri Syed Hussein dan seluruh ahli-ahli Jabatan Kuasa Persatuan Anak Melayu Johor, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan yang kita benci kalau ada orang yang bersikap dengan sikap itu, iaitu kita sebut sebagai perkataan tamak. Tamak ataupun tamak. Yang kita kena buat ialah tamak ninah. Tamak ninah tu wajib. Tak buat tamak ninah dalam semayang, tak sah semayang. Yang kita tak nak ialah tamak. Dalam bahasa Melayu, haloba. Dalam bahasa Arabnya ialah tamak. Jadi tuan-tuan, bila sebut perkataan seorang yang tamak, orang Melayu dia gabungkan dengan perkataan haloba, maka jadilah dia tamak haloba. Kita selalu sebut tentang dengki. Dengki itu bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, maka kita gabungkan menjadi hasad dengki. Sangka itu bahasa Melayu, bahasa Arabnya ialah syak, maka kita gabungkan sekali, kita selalu menjadikan syak wa sangka. Padahal dua-duanya maksudnya sama. Syak tu pun sangka, sangka tu pun syak. Tapi kita gabungkan sekali sebab nak menunjukkan benda itu penting, besar, maka dituduh, dibubuhlah sekali syak wa sangka, hasad dengki. Macam-macam lah tuan-tuan. Baik. Jadi ada satu perkataan yang kita selalu sebut perkataan tamak. Tamak maknanya yang di dalam mulut belum dikunyah, yang di tangan sudah nak disuap. Itu namanya tamak. Yang ada pada diri sendiri pun tak habis lagi, dah sibuk mencari yang lain. Itu namanya tamak. Tamak juga maknanya ialah tak cukup-cukup. Tak cukup dengan sesuatu, nak lagi yang lain. Itu namanya sebagai tamak. Perkataan tamak ini tuan-tuan, banyak kita sebut tentang sikap, perangai orang yang buruk akhlaknya. Dan dia hampir sama dengan sifat dengki, khianat. Hati sepi, tinggal seorang, tiada siapa ingin dekati. Apa didengki rezeki orang, rezeki sendiri pun tidak disyukuri. Ini kadang-kadang tamak dengan dengki, hampir-hampir dekat-dekat. Dan istilah orang kita disebut orang yang tamak selalunya rugi. Kita selalu sebut tentang lebay malang. Yang kanan tak dapat, yang kiri terlepas, yang hulu terlepas, yang hilir tak dapat. Orang yang tamak ni tuan-tuan, selalunya yang digendong pun hilang, yang dijinjing pun keciciran. Itu tamak. Tetapi ada satu tamak yang baik pula perkataan tamak itu. Dia baik pula perkataan tamak. Serupalah kita suami dan isteri. Ada benda yang baik pada si isteri tetapi tidak baik pada suami. Walaupun perkataannya itu perkataannya serupa, tetapi orang perempuan bagus, orang lelaki kurang bagus. Apa dia? Pertama, takut. Takut orang perempuan bagus, takut suami tak bagus. Orang perempuan takut nak keluar rumah, bagus. Orang perempuan takut nak berjalan malam-malam ke pasar malam, takut nanti digaba di orang, bagus, duduk di rumah. Orang perempuan takut nak benarkan orang lain masuk dalam rumah tanpa izin suami, bagus.
Orang perempuan takut memakai pakaian yang seksi-seksi, bagus. Tetapi kalau lelaki penakut, tak bagus. Nak ke bilik air pun minta isteri teman, tu namanya tak bagus. Pukul 2:30 pagi dikejut isteri dia, PA, teman abang kejap. Ke mana bang? Ngantuk dia bang. Abang nak ke toilet, takut kata dia. Ini penakut yang amat tak elok tuan-tuan. Yang kedua, sombong. Orang perempuan yang jadi isteri orang sombong tu bagus. Bila lelaki mengorak, dia sombong. Hai, seorang saja, saya isteri orang, faham? Sombongnya bagus. Orang hantar mesej tak jawab, orang hantar mesej nak mengorak tak balas, bagus. Yang tak bagusnya suami sombong, dengan mak mertua sombong, dengan anak-anak sombong. Yang ketiga, isteri kalau kedekut bagus. Pergi pasar malam RM10 dia bawa, bagus sangat. RM5 pergi pasar raya, bagus, jimat suami dia. Yang tak bagus kalau suami kedekut. Tuan-tuan, bila isteri kata, abang kopi dah habis, engkau kikis dia, mana yang hitam kat kuali tu, buat kopi. Yang hitam macam kopi sudah, kata dia. Tuan-tuan, begitu juga dengan tamak. Ada tamak yang tak bagus, tetapi ada tamak yang bagus. Malam ni saya nak cerita tamak yang bagus. Ada ustaz tamak yang bagus? Ada. Ada ustaz lapar yang bagus? Ada. Lapar dan tamak maka bagus. Ada lapar yang membawa kepada sifat tamak. Dengan sebab dia lapar, dia tamak, dia tak bagus. Baik, apa dia lapar yang menjadikan kita tamak? Tuan-tuan, dalam masjid ini saya nampak tuan-tuan di sini semuanya lapar. Lapar apa? Lapar pahala. Tuan-tuan di sini lapar ilmu. Lapar inilah yang bagus. Tak kenyang-kenyang lagi dengan ilmu. Malam semalam belajar, pagi tadi belajar, kemarin belajar, minggu lepas belajar, dalam sebulan ada 25 kuliah maghrib, tak jemu-jemu lagi, belum kenyang-kenyang lagi. Tuan-tuan sentiasa lapar dengan ilmu. Inilah yang bagus. Lapar dengan pahala, tak jemu dengan pahala, sentiasa berkehendak kepada pahala. Aku laparkan pahala. Ini lapar yang bagus. Dengan sebab lapar pada ilmu, lapar kepada pahala, tuan-tuan sekarang menjadi tamak. Tamak dengan ilmu, tamak dengan pahala. Inilah dua jenis tamak yang bagus. Ada orang yang tak tamak dengan pahala. Dia dalam bahasa orang utara, saya orang Perak, saya orang Taiping, orang Batu Kurau saya ni. Orang Batu Kurau, bahasa dia, dialek dia, dialek Gerik, Bekalan Hulu, Baling, Sik, Kedah, Lenggong, Perak. Bahasa dia serupa. Apa bahasa dia? Bahasa petani. Bahasa petani dia lain sikit pada Kelantan. Mau nak gimana awang? Tu bahasa Batu Kurau. Bahasa Gerik, bahasa Bekalan Hulu. Oh, logatmu ni mapuhmu. Ni bahasa Batu Kurau. Bila sebut tamak, lapar, dia sebut lapar. Bila kata lapar, tamak, dia panggil kebulu. Ni kebulu. Ni bahasa kebulu. Orang Pening dia tak sebut kebulu, dia sebut kelapak. Aku tak kelapak kata dia. Ni orang utara Kedah. Dia tak kebulong, tak kelapak. Tuan-tuan, kebulong, kelapak ni tuan-tuan, gambaran kepada orang yang tamak dan lapar. Dia kelapar, dia kebulong, dia kelapak. Dia maknanya dia bersungguh-sungguh nak buat. Tuan-tuan, dua benda ini kita sangat-sangat lapar dan sangat-sangat kita berkehendak. Pertama, ilmu.
kedua pahala. Tuan-tuan, dua benda ini kita tak pernah jemu. Tak pernah jemu untuk menuntut ilmu. Walaupun berkali-kali kita dengar ceramah, kita dengar kuliah yang sama, tajuk yang sama, kitab yang sama, huraian yang sama, tapi kita tidak pernah merasakan jemu, lugu, letih, penat, tak nak. Ini nama dia lapar dan tamak. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita malam ni tentang tamak. Tamak terhadap pahala. Tamak terhadap pahala. Nabi kata, semayang di masjid 27 kali ganda dari semayang seorang-seorang. Berapa ramai yang tamak dengan 27 kali ganda pahala? Ada yang tak tamak, ada yang tak lapar, dia semayang di rumah seorang-seorang dia. Bila orang tanya, abang tak pergi masjid? Kan abang dengar azan, kenapa tak berjemaah di masjid? Sama je. Di masjid 3 rakaat, di rumah pun 3. Apa bezanya? Sama je. Tak sama abang, berjemaah 27 abang, seorang-seorang 1 bang. Janji aku semayang. Cuba kamu tengok gambar tempel. Jangan katakan ke masjid, semayang pun tidak. Ini namanya orang yang tidak lapar dengan pahala. Nabi sebut bila kita datang ke masjid itu siapa? At-Taubah 18. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa ulaika asa an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala sebut orang yang boleh memakmurkan masjid ni siapa? Orang yang boleh mengimarahkan masjid ni siapa? Bukan semua orang boleh mengimarahkannya. Yang pertama yang boleh mengimarahkan orang beriman pada Allah. Yang kedua orang yang percaya pada hari kiamat. Yang ketiga orang yang salat. Yang keempat orang yang bayar zakat. Yang kelima orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut di akhir ayat itu, mudah-mudahan orang-orang ini mendapat hidayah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut mudah-mudahan orang-orang ini dapat hidayah daripada Allah. Subhanallah. Sebab tu Nabi kata bila kita datang ke masjid, rebut 3 ni. Pertama, imam. Ambil, kalau boleh jadi imam, jadi imam. Besar pahala imam. Untuk depan sekali, tak ada siapa boleh depan pada imam. Berapa orang yang dah semayang 30 tahun tak pernah jadi imam? Berapa ramai yang dah kahwin 45 tahun tak pernah jadi imam pada isteri dan anak-anak? Tak pernah jadi imam. Jangan kata di masjid, di rumah pun tak pernah. Hari itu ada datang masjid, orang tolak dia jadi imam. Batuk terus. Den, jadi imam Den. Suara tak ada tadi. Padahal masa ambil wuduk di bawah, uyuh rendah kalau dia berbual. Bila tolak jadi imam, batuk. Nampak benar nipunya. Ada yang berani jadi imam hanya semayang zuhur dan asar. Bila masuk maghrib dia kata tak dapat, aku tak dapat. Ustaz, aku maghrib aku tak dapat. Zuhur asar insya-Allah. Sebab tak ada bunyi kata dia. Maghrib isyak ada bunyi. Kalau agak-agak di masjid kita dah ada imam, tak payahlah. Ambil Bilal. Belajar jadi Bilal. Min sya'airillah. Bilal tu tuan-tuan, suara dia, azan itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Azan lah. Sementara di Malaysia di azan dibenarkan. Azan lah tuan-tuan, sementara di Malaysia ni azan masih dibenarkan. Berapa banyak negara yang dah tak benarkan azan. Boleh azan,
tak ada speaker. Boleh azan, tak ada pembesar suara. Azan engkau, bukan dilarang pun, tapi kau kena duduk atas sutuh. Engkau kena duduk atas bumbu, kau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa nak dengar tu kan? Memekak di atas tu, menjerit dia. Yang ni saya pergi di Australia, saya tengok Tok Bilal tu, siap betul tuan-tuan. Siapa nak dengar? Tak boleh nak azan guna speaker. Kita ni tuan-tuan, speaker ni subhanallah sama tinggi dengan menara KL. Bersahut-sahutan, tapi yang datang semayang muka yang sama juga. Makin berkurang lagi ada meninggal seorang, stroke seorang. Sayang tuan-tuan, kita duduk di dalam sebuah negara yang nak buat ceramah malam ni. Sekarang pukul 9.33, ceramahlah. Tapi ada negara yang saya pergi tuan-tuan, ceramah dalam masjid 10.30 you mesti berhenti. 10.30 you berhenti ya. Permit sampai 10.30 walaupun dalam premis. Sayang tuan-tuan, ada orang yang tidak tamak untuk pahala. Parkinglah di luar. Polis trafik tak saman, tambah-tambah hujan lagi dia tak saman. Tapi ada negara yang saya pergi ceramah tuan-tuan, parking penuh di jalan, keluar daripada masjid penuh samannya tuan-tuan. Susah nak datang ceramah. Kita yang senang datang ceramah tak tamak untuk dapatkan pahala, tidak lapar untuk dapatkan pahala. Mereka yang datang ceramah di tempat lain disaman kerana parking, disaman kerana lewat, datang tuan-tuan, saman pun saman dah. Lapar mereka untuk ilmu. Nampak gaya ya tuan-tuan, kita pun kena saman juga kerana parking, baru ramai nampak ilmu. Ini budaya yang kita kena ubah. Berapa ramai yang tak berani nak azan. Ada yang azan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Udah kembali pula anda. Silap. Hayya 'alas salah. Astagfirullahaladzim. Belum lagi yang azan tuan-tuan, dia kerja pekuk telinga. Kemudian dia ikut mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mikrofon stand, menyebut mikrofon. Lama-lama lembek stand. Allahu Akbar, Allah. Jatuh stand tu sampai ke lantai. Sampai ke lantai dia bahaya ala solah. Dia tak reti tuan. Tak reti adab untuk azan. Ustaz, di tempat saya azan pun dah ada ustaz, muazzinnya. Buat apa saya nak ambil lagi? Bilal sudah ada, imam sudah ada. Kalau demikian kata Rasulullah, engkau rebut orang yang berada di saf yang pertama. Kalau imam sudah ada orangnya, kalau Bilal sudah ada orangnya, rebut saf yang pertama. Berapa ramai yang tamak untuk dapat saf yang pertama? Ada yang datang awal, dia lambat naik. Sebab tak apalah, biar ada orang dulu. Saya nak balik awal. Kalau saya duduk kat depan, saya tak boleh bangun. Jadi saya duduk saf paling belakang, supaya saya keluar awal. Bila ni? Bila Ramadan. Bila Ramadan, buka puasa di masjid, mengurusi masjid umum. Kepada semua jemaah, petang ini kita akan berbuka puasa di masjid. Jadi saya harap kepada semua jemaah makan kurma dan minum air terlebih dahulu. Kemudian kita sembahyang maghrib. Selepas sembahyang maghrib, barulah kita makan jamuan nasi. Kerjasama anda diucapkan terima kasih. Masing-masing peganglah kurma, minum air. Duk tengok lauk ayam masak merah, daging masak kicap, tapi tak boleh makan. Lepas maghrib nanti baru boleh makan. Maka naiklah datang semayang di atas. Agak-agak khusyuk tak semayang juga. Yang sah pertama tak khusyuk. Allahu Akbar. Ramai pula malam ni.
cukup ke? Saf yang belakang pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Nasib baik aku saf belakang. Habis semayang kena turun cepat, lambat habis. Yang paling tak khusyuk tu imam. Allahu Akbar. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Aku kan imam. Tuan-tuan, jadilah orang yang tamak dengan pahala. Apa-apa benda pun rebut. Sampai Nabi cakap, kalau kamu tahu keistimewaan duduk di saf paling depan, kamu pasti mencabut undi di kalangan kamu. Siapa yang boleh duduk di saf depan? Tadi tuan-tuan sembahyang Isyak. Besok tuan-tuan sembahyang subuh, insya-Allah berjamaah. Datanglah waktu ini, Isyak dan subuh, subuh dan Isyak. Kata Rasulullah, kalaulah kamu tahu kelebihan subuh dan Isyak berjamaah, nescaya kamu merangkak datang ke masjid. Tak sihat pun datang, sibuk pun datang, merangkak. Janji aku datang sembahyang berjamaah di masjid. Istimewanya Isyak dan subuh. Tetapi alasan kita tak sembahyang Isyak bang, malah bang hujan. Kan kereta ada, aku baru je basuh petang tadi, nak pergi balik basah kotor lah kereta aku. Alasan abang tak sembahyang subuh berjemaah. Allah, aku tak sedar lah, abang ada 8 handphone. Kenapa tak kunci jam? Nak naik kapal terbang pukul 6 pagi, nak naik kapal terbang pukul 7 pagi. Engkau boleh bangun pukul 3 pagi, kau pergi KLIA. Engkau boleh set jam, engkau boleh set alarm, tetapi engkau tak boleh set kapal terbang kau nak menghadap Allah. Nama dia sembahyang subuh. Apa alasan? Kita nak naik kapal terbang, kita boleh bangun awal. Kita nak naik bas rombongan Cekiah ke Sukan Commonwealth, kita boleh bangun tuan-tuan. Tetapi kenapa tidak boleh set jam untuk sembahyang subuh? Apa alasan kita? Jawapannya mudah. Sebab kita tidak tamak untuk pahala. Jawapannya mudah. Kita tidak kelapar untuk pahala. Kita tidak kebulur untuk pahala. Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Ubah untuk menjadikan kita lapar untuk mencari pahala. Sentiasa lapar untuk mencarikan pahala, sentiasa lapar untuk dapatkan pahala. Tuan-tuan, ada satu benda yang menjadikan kita sangat mudah untuk dapat pahala. Ada satu perkara yang sangat mudah menjadikan kita dapat pahala. Apa Ustaz? Nama dia keluarga. Nama dia keluarga. Ni ada adik ni tengah duk rakam ceramah saya. Ni nama dia anak kecil. Nun, abang-abang, akak-akak di belakang kita tu. Ada yang duduk atas kerusi, ada yang menyandar, ada yang bersila. Senang sangat nak dapat pahala. Namanya apa? Isteri. Akak-akak, depan akak-akak ni nama dia suami. Ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang kena penyakit GST, gauk sampai tu. Senang sangat nak dapat pahala. Nama dia apa? Namanya suami. Daripada anak kita boleh dapat pahala, daripada mak mertua boleh dapat pahala, daripada suami boleh dapat pahala, daripada isteri boleh dapat pahala, daripada mak kandung dapat pahala. Ini namanya apa? Keluarga. Senangnya dapat pahala, cuma masalahnya tidak tamak. Tidak tamak untuk dapat pahala. Saya harap saya belum padam mesej satu orang. Saya harap saya belum padam, sebab saya tak suka simpan lama-lama mesej. Nampaknya dah padam tuan-tuan. Ustaz, ya, soalan saya, adakah tanggungjawab anak perempuan menghantar mak pergi hospital? Adakah tanggungjawab anak perempuan sahaja
perlu menghantar mak yang sakit ke hospital dan menjaga mak yang sakit di hospital? Tidakkah boleh anak laki-laki menghantar atau menjaga mak yang sakit? Mohon penjelasan. Saya tak jawab penjelasan soalan dia. Saya jawab, akak beruntung sebab ada mak yang sakit yang akak boleh jaga. Pahala untuk akak. Tahniah, saya jawab. Dia malah balik, mana adil? Anak laki-laki tak jaga, anak laki-laki tak mau tengok mak, asyik anak perempuan saja yang bawa mak ke hospital. Adakah adil begitu? Subhanallah. Kalaulah kita faham, tengok mak itu berpahala, tengok Quran pahala. Tuan-tuan, depan tuan-tuan ni ada khat. Surah apa ni? Surah apa? Surah Mukmin. Tengok dia dapat pahala ni. Tapi jangan tengok waktu sembahyang. Allahu Akbar. Pada aflaha mukminun, dia baca sembahyang tengok tempat sujud. Sebab ada orang waktu sembahyang dia baca, dia tulis kat depan. Tambah-tambah kalau ada yang depan tu yang duduk pusing jalan. Kuliah maghrib, Ustaz Kasim jalan kuliah maghrib. Gini baca. Ini lagi huru-hara tuan-tuan. Dengan tu imam pun boleh apa yang nama aku tak ada kata ya astagfirullahalazim. Tuan-tuan baca ni dapat pahala tu. Tengok ni dapat pahala ni, tengok Quran tu pahala. Subhanallah. Yang kedua, menengok Kaabah pahala. Tengok Kaabah pahala, tengok saja, belum ziarah, tengok aja. Ustaz, saya tak ziarah, saya tak tengok pun. Habis tu kau buat apa? Saya buat kiriman doa depan Kaabah, Ustaz. Sudah, tuan-tuan. Yang ni saya tak nak cerita, lain masa saya cerita, tuan-tuan. Yang ketiga, tengok saja dapat pahala apa? Tengok mak, tengok bapak. Tengok saja. Kalau tengok saja sudah dapat pahala, bayangkan pimpin mak pergi hospital. Bayangkan tolak mak bapak atas wheelchair di hospital. Bayangkan tunggu mak bapak sakit di hospital. Berapa banyak pahala? Sepatutnya akak bersyukur, sepatutnya abang bersyukur. Dalam banyak-banyak 7 adik-beradik, abang yang seorang jaga mak, kakak yang jaga mak. Jangan pedulikan yang lain, jangan kutuk yang lain. Akak nak dapat pahala, biarlah yang lain tak nak bela. Janji akak bela, akak nak pahala. Ni nama dia tamak. Tapi yang banyak sekarang iri hati. Asyik saya je, asyik saya je, asyik saya je. Mak pula bila minta duit kat suami saya je. Dekat adik-beradik lain tak minta duit. Dekat suami saya je mak saya minta belanja. Kenapa tak minta dekat abang Long? Abang Long kau kerja apa? Along mutik hutang je kerja dia. Dia minta dekat suami saya je. Bersyukur sebab mak awak beri peluang kepada abang awak, suami awak untuk dapat pahala. Jangan merungut. Kita kadang-kadang bila abang tak bela, kakak tak jaga mak, kita merungut. Datang jiran, macam mana mak kamu? Macam inilah Kak Leha. Saya lah jaga dia. Harapkan abang, harapkan Kak Long, harapkan Angah, saya lah tak dapat pahala. Jangan disebut Kak Long, jangan disebut Kak Angah, jangan disebut abang cik. Inilah Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Buat apa kita merungut? Bayangkan pahala itu wang. Bayangkan pahala itu wang. Tiap-tiap hari orang kasih wang. Ada tuan-tuan merungut? Tiap-tiap hari orang bagi duit. Nak makcik duit, nak makcik duit, nak makcik duit. Ada merungut? Senyap je, senyap je. Senyap je. Kalau dapat duit, senyap. Bayangkan pahala itu adalah wang. Itu namanya tamak. Dan kita sekarang ada orang yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Namanya apa? Namanya anak-anak. Sebab tu akak-akak bila mengandung, jangan marah pada anak dalam perut. Perut ni pun masa inilah pada mengandung tu. Kenapa disebut sebutlah M.
Ini asal nak marah, lepas ni sebut tak marah, B lagi tak marah. Ini asal nak marah, apa masalah dengan mengandung? Bukankah orang yang mengandung itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Allah sebut orang yang mengandung ini dalam Quran. Ibu-ibu yang mengandung ibu susah di atas susah. Allah iktiraf orang perempuan yang mengandung. Patutnya kita bersyukur. Berapa banyak orang yang tak boleh mengandung, berapa ramai orang yang mengandung gugur. Selepas dia gugur sampai sekarang dia tak mengandung. Berapa ramai yang tidak boleh mengandung, cari jalan macam-macam, pergi minum air di tasik dan yang bunting dah 4 kali tak bunting-bunting juga, yang bunting dayang je. Tapi isteri kita tuan-tuan, hari ni kahwin, hari ni bersalin, minggu depan mengandung. Alhamdulillah. Tahun lepas dah bersalin, tahun ini mengandung pula. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita perli orang yang kuat mengandung. Rasanya tahun lepas kau dah mengandung kan? Mengandung lagi kata dia. Produktiviti kau kata dia. Ya Allah, itu sumber pahala. Bila dia melahirkan anak dia, macam orang yang baru balik dari haji, bersih, baru balik dari umrah, bersih. Akak-akak dah 8 anak akak-akak. Akak bersih sangat, dah 8 kali pahala. Syukur. Habis itu ustaz, macam kita orang lelaki-lelaki tak ada mengandung, macam duduk diam-diam, jangan nyebuk, jangan berdoa pula malam ni, ya Allah berilah aku peluang untuk mengandung. Jangan miss saya bertaring, sibuk nak mengandung. Allah tak bagi. Ini bentuk-bentuk doa yang tak dibenarkan syarak. Memang kita disuruh berdoa. Doa ni astajib lakum, memang disuruh berdoa. Tetapi doa yang dibenarkan. Ada doa yang diharamkan. Apa dia? Doa minta kemusnahan pada sesama Islam diharamkan. Ya Allah, Pak Mat tempe tu, Pak Mat tempe tu, ya Allah tipu aku, ya Allah, kau buta belah matanya, ya Allah. Jangan. Bagi dia hidayah. Yang doa yang tak boleh apa dia? Doa yang mustahil kita dapat. Ya Allah, jadikanlah aku iman yang lebih tinggi daripada iman Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah. Engkau orang mana? Bangsa. Oh, tak boleh tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Kita takkan boleh lawan iman Abu Bakar. Tak boleh lawan. Berdoa minta supaya lebih tinggi daripada iman dia, tak boleh. Ya Allah, Engkau lantiklah aku menjadi Rasul. Tak boleh. Gila engkau ni. Termasuklah yang tak boleh ialah benda yang mustahil. Ya Allah, aku nak merasa macam manakah nikmatnya mengandung, ya Allah. Dengan janggut panjang jela nak mengandung. Yang ni tak boleh. Allah tahulah kenapa orang perempuan saja yang mengandung, laki-laki tak mengandung. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengasihani. Kalaulah laki-laki pun boleh mengandung, agak-agak siapa nak jadi imam? Semua laki-laki haid macam. Tengah-tengah jadi imam datang haid. Allahu Akbar, orang sujud. Semua sujud tak bangun-bangun. Rupa tu imam lari ke belakang. Tok Bilal bangun dulu. Oi, dah tak ada kan itu dia. Besok jumpa dekat Madin. Mana kau semalam imam? Kita orang punya lama sujud. Ya Allah, tengah-tengah sujud datang itu dia. Ya, kita tak puasa ke? Tak datang. Bulan ni awal pula 4 hari kita ni. Stres kot kita ni. Tak ada tuan-tuan. Kalau lah orang lelaki pun ada. Subhanallah. Sebab salah tuan-tuan. Duduk lelaki bini menyembah 4 bulan lepas kahwin. Agak-agak abang antara kita berdua siapa dulu yang mengandung abang kan? Tak payah. Kompong yang mengandung. Yang perempuan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni anak.
tamak untuk dapat anak yang baik. Waktu isteri mengandung, duk elok-elok. Ini waktu isteri mengandung karaoke. Waktu isteri mengandung pergi main karaoke, clubbing, kalabul malami. Kalabul malami kata Piramli, kelak malam. Dalam waktu isteri mengandung rasuah dia balon. Macam mana nak dapat anak yang baik? Quran jarang baca, semayang celang-celung, bahasa pun bahasa kotor. Apa yang kita buat mempengaruhi anak di dalam perut. Cubalah kita tamak dengan pahala. Kita jadi orang yang sangat baik, bahasanya sopan, perilakunya bagus, sopan santunnya bagus. InsyaAllah anak yang lahir juga jadi anak bagus. Tamak. Bila sudah lahir anak, maka bermulalah pahala-pahala yang semakin banyak sampai. Pendidikan sudah bermula, nafkah makin bertambah, susah makin bertambah. Sabar. Masa mengandung, mak masih boleh tidur. Masa hamil, ibu masih boleh tidur. Tetapi apabila sudah melahirkan anak, tidur sudah jarang. Tidur sudah jarang-jarang mak boleh tidur. Sebab anaknya kuat menangis. Nama anaknya Ahmad Albab. Dia nak test. Suami pun tak boleh tidur. Ya Maulana, tengoklah anak-anak. Aisyah menangis sajalah, apa nak jadi pada anak lah. Ente tengoklah sendirilah, kata dia. Berapa banyak bapak-bapak yang tak sabar. Bila anak kuat menangis, dia marah. Budak baru umur 4 bulan, dia suruh diam. Diam. Tampakkan. Baru 2 bulan abang, bawa tenang abang. Ustaz, saya ni kerja kilang, saya penat, saya balik kerja pukul 12 malam Ustaz, budak ni tidur pula. Awak dah tukar namanya. Sudah, Ahmad Albab masih lagi kuat nangis. Cuba belajar daripada kisah Ahmad Albab. Memang budak ini kuat menangis. Tetapi bila dia besar, dia memberikan banyak manfaat pada kita. Kita tak tahu tuan-tuan rezeki apa. Kita tak tahu rezeki apa yang dibawa oleh anak kita. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang berikan rezeki kepada kamu dan kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kamu. Maknanya pada anak kita itu ada rezeki. Kenapa kita nak marah pada anak? Piramli buat satu contoh. Anak dia kuat menangis, susah dia, tak boleh tidur malam dia, tetapi akhirnya mendapat harta daripada jin ifrit. Walaupun ceritanya cerita merapu, tetapi itu adalah analogi yang kita nak bawa. Kita tak tahu apa rezeki yang anak kita bawa bersama dengan kelahiran dia. Allah Ta'ala jamin kamu ada rezeki, anak kamu pun ada rezeki. Kalau demikian, kenapa kita kedekut? Kenapa kita takut untuk melahirkan anak? Kenapa kita takut untuk meramaikan anak? Kalau Allah sudah jamin ada rezeki pada setiap kelahiran anak. Subhanallah. Tuan-tuan, selepas ini tamak untuk dapat pahala. Ayah nak beli baju, jom. Ayah, jom makan kat luar, jom. Ayah, saya nak ini ayah, jom. Kenapa engkau ni asyik jom je? Aku nak cari pahala. Anak tadi ni tuan-tuan menangis, bapa ambil, bapa dukung. Pahala. Berapa banyak bapa-bapa bila anak menangis, "Oi Timah, anak kau ni." Anak kau dia bagi. Mekak aja anak kau ni. Bila anak dia berak, "Oi Timah, anak kau ni berak." Suami tak nak basuh, suami tak nak mandi, suami tak nak apa. Semuanya anak kau.
Tapi kalau anak tu periksa dapat nombor 1, macam ni lah anak ayah. Ubahlah akak-akak, ubahlah abang-abang. Ingat, basuh berak anak itu pahala. Suap makan pada anak itu pahala. Cium anak itu pahala. Sayang pada anak itu pahala. Kalaulah kita anggap ini adalah sumber pahala, kita tidak akan malas untuk hantar anak pergi sekolah. Kita tidak akan malas untuk menjemput anak daripada sekolah. Kita tidak akan malas untuk berkhidmat kepada anak, sebab anak ini memberikan pahala kepada kita. Subhanallah tuan-tuan. Ni nama dia tamak. Jangan sekali tuan-tuan cakap, dah aku tak ada anak. Perangai macam kau ni aku tak ada anak. Dah aku tak mengaku kau anak aku. Jaga tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kita adalah ujian untuk kita. Allah Ta'ala test. Bukan semua anak sihat. Saya tengok dalam TV baru ni, ada anak dia yang 3 orang tulang belakang bengkok. Masa lahir okey, masuk 2 bulan, masuk setahun, bengkok. Makin bengkok, makin bengkok. 3 anak dia tulang belakang bengkok. Yang suami pula sakit jantung, tak boleh kerja. Asyik kerja penat, asyik penat kerja. Yang anak pula bengkok tulang belakang. Allah test. Jangan kita bila tengok anak macam tu, kenapa lah kau lahir menyusahkan aku je. Tah anak inilah tuan-tuan yang kita bela, yang membawa kita pada syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada anak yang Allah Ta'ala test. Dia tak tulang bengkok, ilmunya bagus, pengajian dia bagus, sekarang kerjanya pun bagus, jawatan pun bagus. Allah test. Tengok-tengok bila dah bagus, dah pandai, dah bijak, tak hormat pula pada mak bapak. Besar diri dengan mak bapak, sombong dengan mak bapak. Mak bapak ni menangis air mata siang malam tuan-tuan, mengenangkan anak. Daripada kecil dibesarkan sampai dibesarkan jadi orang bijak. Bila orang bijak, tak hormat mak bapak. Dia bela mak dia, dia bela mak dia, dia bela bapak dia, tapi duduk rumah bilik belakang. Ada majlis, ada program di rumah dia, anak dia pesan, Mak duduk diam-diam tau dalam bilik, jangan keluar bilik tau. Nanti kawan-kawan saya datang, saya malu kalau dia orang tengok mak. Mak ni tuan-tuan mengendap ke pintu tengok kawan-kawan anak. Tiba-tiba kawan anak dia nampak, tu siapa orang tua tu? Bila dah balik tetamu dia herdik mak dia. Kan saya cakap, mak jangan tengok, mak jangan tunjuk muka. Mak faham tak? Tuan-tuan, di sekolah saya ada 245 orang pelajar. Bukan pelajar kecil, pelajar veteran, orang tua-tua yang duduk di pondok di sekolah saya. Ada satu profesor, seorang profesor, dia hantar adik dia, bawa mak dia. Adik dia kerja kapal terbang perempuan. Jadi adik dia datang, dia kata, mak saya ni peminat Ustaz Kazim. Tiap-tiap hari ceramah dengan Ustaz Kazim punya TV. Okey. Jadi mak saya, kalau boleh kita orang nak hantar mak kita orang duduk dengan Ustaz Kazim. Kenapa nak duduk dengan saya pula? Kan Ustaz Kazim ada pusat jagaan orang tua. Saya kata tak, saya bukan pusat jagaan orang-orang tua. Saya ialah pusat pendidikan, pengajian. Yang paling kecil 6 tahun, yang paling tua 88 tahun. Bukan pusat jagaan orang tua. Salah tu. Tak kira lah, pusat jagaan ke pusat pendidikan, tak kira lah. Boleh tak mak saya masuk di sini?
Saya kata, kenapa mak nak masuk? Ialah sebab nak belajar. Saya cakap, nak belajar di sini boleh, tapi kena daftar ikut giliran. Sekarang angka gilirannya 700 orang. 700 orang nak masuk. Bila boleh masuk? Dia tanya saya. Saya cakap, bila yang mana dah ada ni kosong, baru boleh masuk. Bila masa pondok-pondok ni kosong, saya cakap bila penghuni dia meninggal. Selagi tak meninggal, selagi itulah tak kosong. Ustaz, berapa ustaz nak? Kita orang bayar. Janji mak saya duduk sini. Saya tak nak terima. Dia suruh saya bela mak dia. Berapa ratus ustaz nak sebulan? Cakap. Abang saya boleh bayar. Abang saya profesor. Saya tak nak. Bagi tahu dekat abang awak, awak profesor ke, awak naik chancellor ke, apa ke benda ke, peduli apa saya. Ini mak awak. Satu-satunya orang dalam dunia ni nama dia mak awak, saya cakap. Orang lain bukan mak awak, walaupun engkau letak mak di hadapan, dia tetap bukan mak. Engkau letak makwa, dia bukan mak. Engkau letak mak angkat, dia bukan mak awak. Engkau letak mak susuan, dia bukan mak awak. Engkau letak mak saudara, bukannya mak awak. Ini saja mak. Walaupun dia sekadar mak, dia tetap mak. Tak payah letak kandung, mak kandung, tak payah. Letak aja mak, dia adalah mak. Yang lain-lain bukan mak. Kalau mak awak ni mati, awak takkan jumpa yang lain. Walaupun awak mempunyai berpuluh-puluh mak angkat, mak susuan, mak mertua, makwa, pakwa, takkan jumpa dah. Pergi balik. Pergi balik, saya cakap. Tak nak bela mak, tuan-tuan. Tak nak bela bapa. Alasan sibuk. Sedangkan mak adalah sumber pahala. Daripada mak kita dapat pahala yang sangat banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan mak berapa banyak, tuan-tuan. Wabil walidaini ihsana. Allah sebut tentang mak bapak dalam Quran berapa banyak? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah sebut wala tanharhuma. Allah sebut wa qul lahuma qawlan karima. Allah Ta'ala sebut pasal mak bapak saja berapa banyak. Tiba-tiba yang Allah Ta'ala sebut untuk dapat pahala begitu banyak, mak bapak kita abaikan. Ramadan tak lama lagi, tuan-tuan. Ramadan tak lama lagi 2-3 bulan. Saya seronok tengok orang Malaysia banyak duit. Siapa cakap orang Malaysia tak ada duit? Buffet Ramadan RM100 pun dia pergi. Buffet Ramadan RM200 pun dia buka puasa. RM50 pun dia buka. RM19.90 pun dia buka. Dia buka puasa di hotel. Banyak duit dah tu. Bagus, dah ada duit, buka lah di mana pun. Tapi berapa banyak yang buka puasa di hotel bawa mak sekali. Yang mak di kampung buka puasa kurma, bigai, nasi, ikan masin. Yang dia pula bawa anak-anak, bawa kawan-kawan, duk tunggu buka puasa pukul 7. Duk menyimbang. Bila masa waktu ni? Yang mak dia di kampung duk sila kat surau, murai di surau. Yang anak makan sedap-sedap. Sial tengok mak bapak. Itu Ramadan. Bila datang raya, trend orang sekarang, bila datang hari raya, tak nak raya di Malaysia, London. 29 Ramadan, 28 Ramadan, bawa suami, bawa isteri, bawa anak-anak terbang ke Bandung. Raya di Bandung. Macam mak dia dekat Bandung. Dia tak nak beraya dengan mak, dia tak nak balik kampung, menyemak dia balik kampung. Ada jenis macam itu, tuan-tuan. Yang saya cakap pada tuan-tuan ni, yang saya jumpa. Yang saya jumpa. Ada yang balik kampung hari raya, balik ke rumah, makan ketupat. Mak ke yang rebus ketupat ni, mak? Mak buat kantong kau. Lemang tak ada mak lemang. Ada tu bapa engkau tengah bakar tu, sabar kejap. Dia sampai 11 pagi, dia balik pukul 12. Mak, saya nak
pergi dulu. Kau nak ke mana? Tak apalah mak, nak balik ke Pekan, nak balik ke hotel. Engkau tak tidur malam ni di rumah mak? Tak apalah mak, budak-budak payah, nyamuk banyak, kata dia. Tak apalah mak, bilik tak cukup, kata dia. Tak apalah mak, katil tak cukup. Tak apalah mak, bantal tak cukup. Lagipun saya dah booking 3 bilik kat hotel, tak duduk rugi pula. Ayah, cepatlah ayah. Anak dah panggil. Siapa suruh panggil? Mak je. Kau panggil mak, bapak kau cepat. Ayah panggilnya, keluar kepala ke bumbung tu. Ayah cepatlah. Minta maaf mak, anak dah panggil. Menung mak dengan bapak. Anak-anak sanggup tidak mau tidur di rumah mak, tidak mau tidur di rumah bapak, sanggup tidur di hotel. Alasan rumah opah tak ada wifi. Itu belum masuk lagi abang telefon. Mak tak sihat dah. Dah seminggu dah demam. Baliklah. Yelah, aku tahulah kau kerja. Takkan satu Ahad kau kerja. Balik. Okey, Assalamualaikum. Sabtu Ahad tak balik juga. Telefon lagi. Mak ada kat UAT sekarang ni. ICU. Baliklah. Masjid pun dah baca Yasin. Apa mesyuarat? Allah, kau tinggallah mesyuarat kau tu. Mak kau ni dah nazak ni. Aku tahulah, aku dah panggil dia baca Yasin. Kau tak nak balik ke? Tak nak balik tak apalah. Telefon lagi sekali. Mak dah tak ada. Pagi tadi pukul 8. Bila nak bumi, lepas tak. Nak tunggu kau? Tak payahlah, kau kan ada mesyuarat. Okey, Assalamualaikum. Bila dah meninggal, pandai pula suruh tunggu mayat. Masa sakit tak nak balik. Masa duduk dalam hospital, boleh bercakap, boleh cium tangan, boleh cium pipi, boleh minta maaf, tak nak balik. Meeting, marketing, lagi sibuk anak tuition. Alung dah telefon, mak sakit. Allah Alung, Aiman nak periksa ni, ada tuition lah. Bila dah mati, boleh pula balik. Tuitionnya mana? Meetingnya mana? Kliennya mana? Boleh kau tangguh pula. Warning pula dekat abang dia, jangan tanam lagi selagi saya belum sampai. Yang ni pantang betul saya, tuan-tuan. Masa mak boleh bercakap, engkau tak nak balik. Masa mak boleh maafkan kau tak nak balik. Masa mak boleh kau cium tangan minta ampun, kau tak nak balik. Bila mak dah keras, bapak dah keras, dah matu dah keras ni, sibuk kau nak balik. Kau nak cium dahi dia. Apa kejadah kau? Tak tamak langsung dengan mak, tak tamak langsung pahala dengan bapak. Mak mengadu berkali-kali. Mak sakit. Mak sakit apa? Aku ni dah berak dah 2-3 kali, tapi keluar darah. Kencing pun keluar darah. Oh, biasalah tu, buasi lah tu. Mak ada makan sambal lah tu. Aku tak makan sambal, cabai pun aku tak makan. Habis tu mak makan apa? Sos cili 1 botol, kata dia. Aku tak makan lah, aku sakit. Tak apalah mak. Mak makan je madu campur dengan habatus sauda, legalah mak, kata dia. Perangai orang kita tu kan. Kita tak tamak bila mak mengadu sakit, kita tak tamak nak jaga. Bila bapak mengadu sakit, kita tak tamak nak bela. Bila mak bapak mengadu tak sihat, kita kata tak apa, mak telan je Panadol. Akhirnya bila meninggal, bila dah tak boleh balik, bila dah tak boleh bercakap, baru menyesal. Malam-malam baca Yasin, malam-malam datang masjid baca Yasin. Ingatkan mak, nak buat apa tuan-tuan? Boleh sampai pahala, tapi waktu hidup kita sia-siakan. Sayang, kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak
dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua. Kecewa hidup dan merana karena perbuatan anak derhaka. Yang kedua, sumber pahala yang ketiga daripada suami, daripada isteri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap orang ada jodoh dan ada yang tak ada jodoh. Ada yang lambat jodoh, ada yang jodoh berkali-kali, lepas satu jodoh, lepas satu jodoh, lepas kahwin cerai, cerai kahwin, jodoh banyak. Ada yang langsung tak ada jodoh. Ada satu makcik datang jumpa saya, minta saya carikan jodoh. Umur 70. Siapa nak kat tangan? 70 umur dia. Ustaz, tolonglah carikan. Dapat seorang pun jadilah, kita nak merasa. Nak merasa makcik. Kawan makcik ada yang nak nikah 3 kali 4 kali ustaz. Makcik seorang pun tak ada orang. Saya kata makcik ingat seronok ke kahwin makcik. Sebab tu Allah tak bagi makcik kahwin. Senang makcik weh. Nak bangun pukul berapa bangun lah. Nak masak ke tak masak tak payah tak apa makcik. Ada sebab. Yang mana dah kahwin, alhamdulillah, pahala banyak. Ada yang jodoh tak kesampaian. Dah pasang kemah, dah tempah kanopi, caterer pun dah datang, dah nak berhidang, tiba-tiba pengantin tak datang. Nak ayat qadi dah letak songkok atas lantai dah. Bila pengantin nak datang? Cancel. WhatsApp sampai. Ni banding. Dah balik kampung mak, dia tak nak kahwin mak. Mak saudara dia kata, dah tahu pak Wu tunang kau tu balik kampung, kau pergilah cari di kampung. Jauh makcik. Di mana? Afrika. Oh, sudah pernah dia minta. Memang tak tercari pun, jauh gila tu tahu. Jodoh tak ada. Apa nak buat? Menong je lah. Ada yang jodoh sampai sekarang. Abang-abang depan saya ni ada yang dah kahwin 40 tahun. Ada yang 35. Ada yang mungkin dah 50 tahun. Allah Ta'ala kekalkan jodoh. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Muka isteri dengan muka suami pun dah sama dah sekarang. Dah lama sangat kahwin. Orang panggil serasi. Batuk pun sama. Dua-dua serupa batuk. Berjalan pun bongkok, dua-dua sama je tu. Kegemaran pun sama dua-dua. Tak bercakap tapi saling faham. Ini hebatnya kahwin. Bukan cakap petang-petang tengok televisi, tengok suamiku sewel. Saya keluar bilik air, saya tengok TV, suamiku sewel. Ambil spek mata. Oh, suamiku sweet, aku fikirkan sewel. Mata rabun kau pun nampak tuan. Sewel dengan sweet dekat-dekat serupa je. Cuba tengok suami isteri yang dah lama kahwin. Bukannya bercakap, diam. Isteri bangun, bawa kopi. Sebab batuknya panjang, nak kopi. Tak payah minta. Ini nampak tak? Kalau batuknya pendek sikit, sampailah teh. Kalau batuknya lagi pendek, terus masuk bilik. Cepat. Besok Jumaat kata dia. Faham, tak payah ngajak pun tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Allah, inilah nama dia jodoh. Allah Ta'ala sebut wa min ayatihi
Dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min nafsin wahid azwajan, daripada diri kamu, min nafsin, daripada diri kamu sendiri, kalangan kamu sendiri, azwajan, diciptakan kita berpasang-pasangan. Subhanallah. Maknanya kahwin ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, bukan benda kecil. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kahwinlah kamu. Berapa banyak ayat tentang kahwin tuan-tuan, daripada surah Al-Baqarah lagi cerita bab kahwin. Subhanallah. Ada orang komplain, Ustaz Kazim tu asal ceramah je bab kahwin. Dah tajuk yang dibagi pada saya kahwin, saya hurailah kahwin. Ustaz Kazim tu asal ceramahnya bab jodoh. Iyalah, dah tajuknya kalau dah jodoh. Takkan saya nak cerita bab umrah. Tu namanya kalau dah bodoh. Tajuk kalau dah jodoh dihurainya bab umrah. Apa kejadah orang tu ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Kalau jodoh tak ke mana. InsyaAllah kalau ada jodoh akan disambung musim ke yang terbaru. Dah lama dah stop. InsyaAllah bulan 3 ni disambung balik rakaman ni. Dan sebelum kalau ada jodoh dikeluarkan, akan dikeluarkan rancangan baru. Nama dia TMJ. TMJ, Tazkirah Malam Jumaat. TMJ akan disiarkan pada 2 hari bulan Mac di Astro Oasis. Dan kalau Dato' nak buat rakaman Tazkirah Malam Jumaat di masjid ni pun boleh. Kita buat dalam bentuk macam forum. Ada seorang moderator dan ada 2 orang ahli panel. Dan baru siap 4 recording. Ada 41 rakaman untuk TMJ, Tazkirah Malam Jumaat. Dan saya rasa kalau masjid tuan-tuan nak buat rakaman tu sangat cantik, buatlah di sini tuan-tuan. Akan disiarkan setiap hari Jumaat dan diulang siar pada malam-malam yang lain. Bermula 2 Mac ini insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan tentang jodoh kita. Tadi Datuk tanya pada saya, Ustaz dari mana? Saya kata dari Singapura. Pagi tadi saya di Masjid Robita, Singapura. Malam semalam saya di Masjid Taqwa di Bedok. Jumaat saya di Dataran Tampin, Negeri Sembilan. Hari Khamis saya ada di Pulau Pinang. Hari Rabu tuan-tuan saya ada di Shah Alam tu, ada saya lupa. Saya pun lupa tuan. Besok saya balik. Malam ni saya balik. Besok saya ada di sekolah. Petang saya langsung di radio RTM Perak. Hari Selasa saya mesyuarat Majlis Perundingan Islam di Bangi pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi saya ada di Ilim, Bangi. Ada multaqa Majlis Perundingan Islam. Saya adalah ahli panel Majlis Perundingan Islam Malaysia. Petang saya ada di Aitawar, Perak. Hari Rabu saya ada di Melaka. Hari Khamis saya ada di Johor. Hari Jumaat saya ada di Alustar. Hari Sabtu saya balik ke Melaka. Hari Ahad saya ada di Selangor, Perak. Mana ada di rumah? Saya tulis dalam Facebook saya. Saya kata, ya Allah, bagilah saya bertahan. Tinggal besok aja lagi. Sebab dada saya ni tak sihat. Dah dekat 3 minggu tak sihat. Saya bertahan sebab nak jaga jadual. Tadi masa naik kapal terbang,
Bila kapal terbang tu kan kecil, kelip-kelip. Bila langgar awan tu terkejut, pedih. Saya kata, ya Allah bagilah tahan, habiskan masjid malam ni, besok aku nak pergi hospital. Tak sihat ni. Tapi tak sihat pun tetap saya nak ceramah. Tuan-tuan, anak saya yang paling kecil ada kat sekolah sains, tingkatan 1, baru masuk asrama. Tiap-tiap hari telefon mak dia, mak bila nak datang, mak bila nak datang. Ayah tak datang, mak. Saya jarang ada di rumah. Saya dah kahwin. Saya kahwin tahun 94. Maknanya dah 23 tahun. Isteri ustaz tak marah, ustaz? Setakat ni dia nak marah pun tak marah pun tak. Tadi masa saya nak sembahyang maghrib, dia telefon, abang, malam ni ceramah jangan kuat-kuat sangat. Kalau sakit terus pergi hospital je, insya-Allah. Pergi tau, insya-Allah. Doakan abang selamat, insya-Allah. Tuan-tuan, apa perjanjian saya waktu saya bertunang dengan dia? Saya bertunang dengan dia umur 22. Belum habis belajar. Mak saya kata kahwin. Baik. Mak muda lagi, mak. Kahwin. Baik. Tak bantah. Mak duit tak ada, mak. Mak bayar. Baik. Nanti bayar balik. Baik, mak. So, masa itu tidak ada handphone. Tak ada. Bawa duit shilling, cari public, telefon dia di Kedah. Saya kata, nak ke kahwinkan saya? Saya ni penceramah. Dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Punyalah seksa nak cari telefon. Bawa duit shilling, jumpa pondok, telefon tak ada. Pondok je ada, tuan-tuan. Public dia tak ada. Tinggal phone je ada. Dia kata tak ada masalah. Saya kata saya jarang ada di rumah, nanti awak susah. Tak apa, saya terima. Okey, selesai masalah. Itu pokok nombor 1. Akak-akak kena terima semua. Siapa suami akak, suami kena terima siapa isteri suami. Kalau kita terima yang ini, selamat. Tak payah nak mengadu. Ustaz, aku nak mengadu ni, ustaz. Kenapa? Suami akak tak duduk di rumah. Akak yang buat kerja semua, ustaz. Suami akak kerja apa? Driver lori, ustaz. Seminggu 3 hari yang di rumah, ustaz. 4 hari jalan aja. Memanglah driver lori kerjanya atas jalan, kak. Mana ada driver lori duduk atas katil? Abang kerja apa? Driver lori. Salah tu driver katil. Kalau akak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. InsyaAllah ada di rumah. Ada suami awak, ada di rumah tak mana pun. Dia kerja apa? Stroke. Pergi hospital cari orang stroke. Dah kahwin belum? Belum, kahwin. Elok aja. Suami akak-akak ni bukan stroke, bukannya lumpuh. Dia kerja polis, dia kerja cikgu, dia bekerja. Kena faham. Serupalah abang-abang, isteri abang-abang ni cikgu sekolah. Bila balik kerja, dia tak akan duduk diam. Dia kerja, buat kerja sekolah. Kau ni tak tidur diam ke? Kalau nak kerja, tak ada kerja, kahwin dengan orang nganggur, senang. Kerjanya beranak aja. Kalau kita faham konsep macam itu, senang. Isteri kita imam, suami kita imam. Isteri kena faham. Pukul 5 dah kena bangun. Abang, awal lagi. Aku nak baca subuh lah, dia suruh sejadah, kata dia. Abang, tu orang lain lah bang. Tak boleh, kata dia. Faham itu. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Seulang balik. Tuan-tuan lagi untung daripada
daripada saya. Saya ni bercakap soal keluarga bahagia dalam TV, bercakap jodoh dalam TV, bercakap bab kahwin, bab bapa, bab anak, bab suami dalam TV. Setiap hari Jumaat 6:02 petang pamoga kopi. Cuma saya tak buat je tu. Pamoga kopi bersama Ustaz Kazim. Bayangkan kalau saya buat baik, confirm laku kopi tu tuan. Saya tak buat je. Tapi hakikatnya tuan-tuan lebih baik daripada saya. Hakikatnya tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan boleh makan malam tiap-tiap malam dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh bercuti Sabtu Ahad dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh berjalan supermarket bersama dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh berjalan pasar malam bersama dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh datang sembahyang berjemaah dengan anak isteri datang masjid. Tuan-tuan boleh tengok tali besen bersama dengan suami isteri, satu keluarga boleh tengok. Untungnya tuan-tuan. Syukurlah. Akak-akak syukur. Sebab ada orang hantar surat pada saya, ajak saya kahwin. Tadi saya dapat surat dari Singapura. Hanya Ustaz Kazim saja yang boleh buka surat ini. Ada 4 pucuk saya dapat. Salah satu suratnya, saya sudi menjadi isteri Ustaz walaupun yang keberapa sekalipun. Allah tak payah. Kalau lah aku boleh tumbuk cermin tingkat terbang ni, aku tumbuk buang surat ni. Tak payahlah nak kahwin dengan saya. Saya bukannya duduk di rumah. Tak payahlah tuan-tuan, cukup. Saya tak didik pun isteri saya. Ini saya sampai rumah ni, habis ceramah pukul 10.30. Habis ceramah ni tuan-tuan, saya sampai rumah pukul apa? Pukul 2. Singgah tapak, makan caputiak, paktam apa nama tu. Pukul 2 sampai rumah. Adakah saya nak ceramah pada isteri saya? Dia buka pintu, abang baru balik. Ada saya ceramah kat dia, Izzah, Allah berfirman, tobatlah tak ada lah tuan-tuan. Kawan dia nguak seorang, kawan dia nguak bom tidur. Jangan tuan-tuan. Dia pergi ke dapur baca susu kat saya. Ada dia baca susu tu disebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tuan-tuan. Oi, akak-akak lagi untung pada saya, abang-abang lagi untung. Sekarang bulan 2 nak masuk bulan 3, dah 2 bulan 2017. Baru sekali saya naik kereta dengan isteri saya berdua. Baru sekali. Saya bawa dia pergi makan chicken chop. Saya ajak anak, jom. Nak buat kerja sekolah ya. Kakak jom kita makan kat luar. Kakak nak jaga rumah. Mama, jom. Baru pertama kali dalam 2017 saya membawa kereta. Dia diam. Saya tengok apa ya, diam apa? Malu, tak tahu nak cakap apa. Astagfirullahaladzim. Tahun lepas 2 kali tu kan. Abang-abang seronok datang masjid berdua. Besok subuh datang berdua. Pergi kerja datang berdua. Seronoknya. Saya tak rasa tu. Saya tak rasa. Bila cuti pun, saya ajak anak-anak saya berjalan, seorang tak nak. Ajak isteri jom kita jalan, tak nak. Dia orang tak nak ikut. Bukan benci, tapi tak seronok. Saya pergi kenduri kahwin. Bila sampai kenduri kahwin, elok saya nak makan nasi. Yang main kompang 15 orang berhenti tepuk. Ustaz Kazim, 15 orang ambil gambar. Dia tak tepuk kompang tu.
Pengantin tengok, siapa pula dia kata. Sampai nasi saya kering, tangan saya kering, saya ambil gambar tuan-tuan. Lala saya cakap, Mama jualah balik. Sebab tu saya cakap kat abang tadi, abang pergi sendirilah, saya pergi dengan anak-anak. Nampak ni, saya nak makan pun susah. Saya pergi mana pun tuan-tuan, orang nak ambil gambar, orang nak jumpa, orang nak cakap, isteri lari, anak-anak semua lari. Senang-senang ayah seorang je lah. Sebab tu saya naik kereta lebih banyak dengan driver, dengan PA saya, lebih daripada mereka. Bila masa saya dengan diorang, bila saya sakit, baru diorang jaga saya. Sebab itu tuan-tuan, abang-abang, akak-akak, jaga isteri baik-baik, jaga anak baik-baik. Jangan jadi saya. Saya terlalu banyak buat kerja. Saya mengajar sejak umur saya 21 tahun. Saya dah ceramah. 21 tahun saya mengajar tuan-tuan. Daripada naik motosikal sampai naik kereta Iswara, naik kereta Wira, naik kereta Wajah. Mengajar kitab. Berbelas-belas tahun saya mengajar kitab. Saya mengajar 18 tahun, baru televisyen panggil saya masuk dalam TV. Selepas 18 tahun. Bayangkan anak-anak muda hari ini tak pernah mengajar kitab di masjid, terus masuk televisyen. Senangnya hari ini tuan-tuan. Saya buat kerja tuan-tuan macam-macam, jadi imam, jadi ini, jadi itu. Saya buat sekolah. 2005 saya daftar sekolah, 2006 sekolah saya siap. Sebuah surau, dalamnya ada kelas, dalamnya ada pejabat, dalamnya ada surau. 2006. Sekarang sudah 2017. Sudah 11 tahun. Daripada pelajar saya 8 orang, sekarang pelajar saya 1000 orang. Daripada pekerja saya seorang, sekarang saya ada staf 68 staf. Daripada surau, sekarang saya ada pondok 300 buah. Saya ada asrama tahfiz, saya ada asrama pondok remaja, saya ada macam-macam. Selama 10 tahun saya bertungkus lumus siang malam berceramah. Seluruh dunia saya ceramah. Siang malam saya tak pernah sebut penat, saya tak pernah sebut letih. Sebab saya mengumpul wang untuk membina sekolah. Saya tak minta duit korporat, saya tak minta sedekah pada pemimpin-pemimpin, saya tak minta duit pada kerajaan, saya tak minta duit pada pejabat zakat, pejabat agama, sekupang pun saya tak minta. Saya tulis buku, jualan, buat sekolah. Saya masuk televisyen, bayaran royalty, masuk sekolah. Tuan-tuan panggil saya ceramah, tuan-tuan bagi sagu hati pada saya, masuk sekolah. Sebab ada orang fitnah saya, Ustaz Kazim tu dia tu kalau bagi banyak dia datang. Ustaz Kazim tu mata duitan. Mata saya orang tau, bukan duit. Saya punya konsep saya senang, panggil saya datang, tak panggil saya duduk rumah. Kalau orang kasih sagu hati saya ambil, kalau tak kasih pun saya ambil ceramah saya balik. Kalau kasih tak cukup, panggil lagi sekali, saya tak datang. Bukannya susah tuan-tuan. Tapi saya tak minta duit parti politik, saya tak minta duit kerajaan, saya tak minta duit korporat. Saya jual barang, buat kopiah, buat baju, buat buku, buat ubat-ubatan, jual. Saya telah siap sekolah saya. Saya bekerja siang malam pagi petang. Zap, jantung sampai. Tengah duk ceramah, nasib baik tak mati juga. Allah sayang lagi. Yang saya rasa sebelum saya kena serangan jantung di Bacuk, Kelantan, apa yang saya rasa sekarang? Pedih, lenguh belakang, lenguh tangan, lenguh pinggang ke bawah, kepala berpeluh, semua saya rasa sekarang. Tapi saya bertahan, ubat bawah lidah. Sebab tu saya tulis dalam Facebook tadi, bagilah saya bertahan. Dah janji dengan Persatuan Anak Melayu Johor, kalau nak masuk hospital pun lepas habis ceramah.
janji. Sebab saya tak nak hampakan orang. Sebab tu isteri saya cakap, abang tak payahlah ceramah dah, berhentilah. Saya cakap, kalau abang berhenti ceramah, banyak orang kata ustaz berehatlah, ustaz berehatlah, ustaz jagalah kesihatan, janganlah ceramah dah. Saya kata saya boleh berehat. Saya peduli apa? Saya boleh berehat. Saya boleh tidur di rumah, saya boleh tengok televisyen, saya boleh jogging pagi-pagi. Tapi kalau saya berehat, siapa nak tanggung budak-budak sekolah saya 68 orang? Siapa nak bayar gaji? Gaji dia orang sebulan 170,000. Siapa nak bayar? Orang yang kutuk saya, orang yang hentam saya, orang yang boikot saya, sekupang pun tak bagi juga. Kerjanya fitnah, kerjanya boikot. Saya mengajar bukan untuk saya, untuk 68 orang anak beranak, cucu cicit mereka. Siapa yang nak tanggung budak-budak sekolah saya, anak-anak yatim fakir miskin? Berpuluh-puluh fakir miskin, beratus anak yatim. Kalau saya berhenti, tutup sekolah saya. Sebab tu bila saya sakit hari tu, saya ada urang-urang nak serahkan sekolah saya pada Jabatan Agama. Tapi bila saya fikir-fikir balik, biarlah, selagi aku hidup aku buat kerja dulu. Biar aku mati dalam keadaan buat kerja dapur. Isteri saya kata, abang berhentilah ceramah, tak payahlah ceramah, kita dah tua, kita duduk diam-diam. Saya kata, mama, abang ni pahala tak banyak. Inilah satu-satunya cara nak dapat pahala. Yang kedua, abang pahala dengan bapak tak banyak, pahala dengan arwah ayah tak banyak. Mudah-mudahan pahala ni dapat kongsi pada arwah ayah dengan arwah mak. Nak balas jasa mak dengan ayah. Yang ketiga, mama, apa yang ayah mengajar daripada Malaysia ni sampai Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Australia, New Zealand, seluruh dunia saya ceramah, pahala ni mama pun dapat. Mama tolong jaga anak ayah, mama tolong didik anak ayah, mama tolong jaga makan minum ayah, mama tolong jaga ubat makan pakai ayah, mama pun dapat pahala. Tiap-tiap kali ayah mengajar, mama dan anak-anak pun pahala. Yang keenam, saya cakap kat dia. Yang kelima, mama, ayah ni banyak dosa. Mudah-mudahan bila ayah mengajar, ayah keluar dalam TV, ayah tulis buku, ayah ceramah, simpan dalam YouTube, simpan dalam internet. Bila ayah mati nanti orang masih baca. Bila ayah mati nanti orang masih tengok. Bila ayah mati nanti, anak-anak murid ayah yang berjuta di Malaysia ni akan mengamalkan ilmu yang ayah ajar. Mudah-mudahan itulah yang melapangkan ayah dalam kubur. Tuan-tuan beruntung dapat suami siang malam boleh jumpa di rumah. Abang-abang beruntung boleh jumpa isteri dan anak-anak siang malam. Jadi tuan-tuan, jaga baik-baik isteri, jaga baik-baik suami, jaga baik-baik anak. Jangan jadi macam saya. Sangat jarang dengan mereka, sangat kurang dengan mereka. Cuma saya ganti kasih sayang tadi. Mudah-mudahan ada pahala atas apa yang saya buat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa tuan-tuan. Doakan saya sihat, insya-Allah saya boleh ceramah macam biasa. Mudah-mudahan saya tak masuk hospital. Doktor cakap kalau kali ini sumbat lagi sekali, dada saya kena buka, jantung saya kena operate. Jadi saya tak naklah ada tular ikan kat badan saya, tuan-tuan. Biarlah saya sihat, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, dapatkanlah produk-produk di bawah sana, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Tuan-tuan boleh beli dan sedekah atas nama sekolah saya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas di atas perkongsiannya sebentar tadi. Semoga segala intisari intipati daripada penyampaian Datuk Ustaz Kazim kita dapat beroleh manfaat daripadanya, insya-Allah.
Jadi sebelum mengakhiri majlis, saya ingin membuat pengumuman bahawa untuk para jemaah, pihak Persatuan Anak Melayu Johor Wilayah Persekutuan dan Selangor ada menyediakan goodies bag yang akan diberikan kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Jadi apabila pulang ke rumah, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengambil goodies bag tersebut di bahagian luar sebelum nak keluar kepada masjid ini. Jadi bagi mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirin sekalian kerana berjaya hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.